Pengubahsuaian pejabat-pejabat untuk menteri di bangunan parlimen pun telah memakan belanja 2.3 juta ringgit Malaysia. Sebagai permulaan, saya mencadangkan peruntukan untuk latihan usahawan muda India. Ini ditingkatkan 10 kali ganda sehingga 30 juta ringgit. Saya bersetuju dengan pandangan ataupun cadangan daripada Labis bahawa diskaun kepada rumah perlulah tanpa mengira kaum dan agama. Saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk membantu orang Bumiputera, golongan Bumiputera yang miskin untuk memiliki rumah mereka. Tetapi apakah mereka yang boleh memberi kereta Porsche dan Mercedes, membeli beg tangan Louis Vuitton dan Prada, pergi makan angin di Paris dan Milan, mendapat diskaun ini atas nama Bumiputera? Saya nampak Kinabatangan pun pakai beg Louis Vuitton. Saya tahu. Takkanlah orang yang boleh beli beg Louis Vuitton, Prada diberikan diskaun rumah? Saya rasa ini perlu sangkaan jahat. Bukan sangkaan jahat. Betul tak? Yang berhormat Kinabatangan ambil beg Louis Vuitton, LV. Dia dari Petaling Street. Tan Sri yang betul tak? Ini yang jadi masalah pertikai, masalah Bumiputera dipertikaikan. Saya tidak pertikaikan. Yang Bumiputera pun ketawa. Duduk. Saya tak bagi flow. Ini flow saya. Tak bagi tu. Yang berhormat berpertikaikan hak Bumiputera, orang Bumiputera di sebelah sana pun ketawa. Saya pun heran. Salah kerasa kalau begini sudah bermakna. Saya tidak mempertikaikan hak Bumiputera. Kita menyokong sebarang usaha untuk membantu golongan Bumiputera yang miskin. Itu pura-pura. Ya, pura-pura itu. Untuk menolong. Tidak ikhlas. Tan Sri Ketua Trust 4. Kita tahu. Meningkatkan tahap dan kemapanan kualiti hidup. Manusia perlu bekerja untuk mendapatkan mata pencarian untuk menampung nafkah hidup keluarga. Mereka menghabiskan 1/3 masa setiap hari untuk bekerja supaya memastikan ada makanan di atas meja untuk ahli keluarga mereka. Ada tempat teduh yang boleh dinamakan kediaman dan memastikan keperluan hidup harian dapat dibiayai. Namun, masyarakat kontemporari Malaysia bukan sahaja mengejar keperluan hidup harian, tetapi juga mementingkan aspek kualiti hidup. Salah satu kualiti dalam kehidupan ialah mereka tidak perlu membazirkan berjam-jam tiap-tiap hari di atas jalan dan mempunyai quality time bersama-sama dengan keluarga untuk menggerakkan percintaan di antara suami isteri dan anak-anak mereka. Sekiranya lebih ramai rakyat Malaysia mempunyai quality time dengan pasangan mereka, tidak payahlah Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat melaksanakan kempen suatu suami, suatu isteri. Kerajaan meminta rakyat mengubah cara hidup dengan mengurangkan penggunaan kereta persendirian dan lebih menggunakan sistem pengangkutan awam. Namun keadaan sistem pengangkutan awam yang begitu daif di negara kita perlulah diubah dahulu. Abang kepada jiran saya di sebelah ini, Shah Alam, yang berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, telah mengeruh bahawa untuk beliau menggunakan sistem pengangkutan awam ke pejabatnya, beliau terpaksa bergantung kepada isterinya menghantar beliau dari rumah ke stesen sentra dengan kereta sendiri. Selepas itu menaiki KLIA Express ke stesen Putrajaya dan akhirnya mengarahkan pemandunya menunggu di stesen untuk menghantar beliau ke pejabat dengan kereta rasmi. Bayangkanlah, Menteri Kabinet sendiri mengeluh. Apatah lagi dengan rakyat biasa yang tidak ada kereta, yang terpaksa berhadapan dengan keadaan sebegitu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Menteri Pengangkutan telah mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam untuk mentransformasikan sistem pengangkutan awam Malaysia dengan menggantikan peranan yang dibahagikan oleh 10 agensi kerajaan yang berlainan yang terlibat dengan pengangkutan awam yang merupakan antara faktor penyumbang kepada ketidakefisienan sistem pengangkutan awam di Malaysia. Namun, saya amat mengharapkan bahawa Suruhanjaya ini tidak akan berkesudahan seperti Suruhanjaya Hak Asasi atau Suhakam yang boleh diumpamakan sebagai seekor harimau tanpa gigi. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya menubuhkan satu jawatan kuasa pemilih parlimen tetap atau Parliamentary Select Committee untuk memantau perkembangan dan membincangkan segala permasalahan yang dihadapi untuk memastikan sistem pengangkutan awam Malaysia benar-benar dapat diubah sehingga menjadi pilihan penggunaan rakyat Malaysia. Walaupun projek pembinaan landasan kereta api berkembang elektrik Seremban Gemas akan lebih banyak memanfaatkan kawasan Rembau daripada kawasan Rasah. Namun sebagai government in waiting di Negeri Sembilan dengan mempunyai 15 kerusi DUN daripada 36 dan satu daripadanya ialah dalam Parlimen Rembau, Pakatan Rakyat Negeri Sembilan mengalu-alukan projek ini. Terima kasih Yang Berhormat. Ini memang saya setuju bahawa masalah
pengangkutan awam ini memang menjadi persoalan, bukan saja di negara kita, bahkan di negara-negara lain. Walau bagaimanapun, rasa saya apapun jabatan kuasa kita bentuk, sekiranya komitmen itu tidak ada, maka 10 jabatan kuasa pun tidak akan boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apakah yang berhormat ingin mencadangkan kepada kerajaan, dan yang berhormat sendiri mungkin mempunyai mekanisme bagaimana penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan pengangkutan awam ini dengan harga barang naik, harga minyak naik. Mungkin yang berhormat ada pandangan untuk dilontarkan kepada kerajaan, dan sekiranya ya positif kita akan sokong. Terima kasih.